35 menit yang lalu. Telepon bergetar tanpa henti. Satu demi satu notifikasi muncul, tanpa jeda. Nama itu, Amy Search. Bukan poster konsert, bukan lagu baru. Tetapi, satu ayat yang terasa tidak lengkap. Seperti ditulis dengan tangan yang terketar. Keadaan kesehatan semakin kritikal, dan kemudian sunyi. Tiada siapa bersedia untuk membaca lebih lanjut. Namun semua orang terus membaca. Seolah-olah berharap ayat seterusnya akan berubah. Seolah-olah berharap semuanya hanyalah salah faham. Tetapi tidak, ruang komen mula penuh. Bukan dengan perbincangan, dengan doa, dengan tangisan yang tidak bersuara. Di suatu sudut kota, seorang lelaki tua memegang telepon lamanya. Dia tidak menaip apa-apa. Hanya melihat skrin, matanya berkaca, tapi dia tidak menangis. Belum. Mungkin dia masih cuba memahami. Atau mungkin dia tidak mahu percaya. Di tempat lain, seorang wanita memutar lagu lama, perlahan. Isabella. Suara itu, suara yang pernah memenuhi stadium. Ini terasa jauh. Seperti datang dari masa yang tidak akan kembali. 35 menit yang lalu. Segalanya masih normal. Dunia masih bergerak seperti biasa. Dan tiba-tiba, satu berita kecil, tetapi cukup untuk menghentikan ribuan hati serentak. Tiada sidang media besar. Tiada kenyataan panjang. Hanya satu pengesahan ringkas. Tentang penyakit yang tidak pernah disebut sebelum ini, penyakit yang tidak memberi banyak masa. Seorang peminat menulis, dia kuat, kan? Tiada siapa menjawab. Kerana semua orang tahu, soalan itu bukan untuk dijawab. Gambar-gambar lama mula muncul kembali. Konsert lama, rambut panjang, senyuman yang penuh tenaga. Amy di atas pentas. Amy dengan mikrofon. Amy yang seolah-olah tidak pernah tua. Dan sekarang, nama yang sama, tetapi dengan bayangan yang berbeza. Lebih sunyi, lebih rapuh. Seorang remaja yang tidak pernah menonton konsernya secara langsung, tiba-tiba merasa kehilangan. Dia tidak kenal secara pribadi. Namun entah kenapa, terasa dekat. Seperti kehilangan seseorang yang pernah menjadi sebahagian daripada hidupnya. Die Hospital. Tiada siapa tahu apa yang benar-benar berlaku di dalam bilik itu. Tiada kamera. Tiada cahaya pentas. Hanya bunyi mesin. Dan nafas yang mungkin semakin perlahan. 35 menit yang lalu, berita itu hanya satu baris. Kini, ia menjadi ribuan kenangan. Orang mula bercerita tentang lagu pertama yang mereka dengar, tentang konsert yang mereka hadiri, tentang saat-saat kecil yang kini terasa besar. Seorang lelaki menaip panjang, kemudian memadam semuanya. Tidak tahu bagaimana untuk mengucapkan selamat tinggal. Kerana itu bukan sekadar seorang artis. Itu adalah sebahagian daripada masa muda mereka. Tiada siapa menyebut perkataan akhir. Tetapi semua orang memahaminya. Dalam diam. Di langit petang yang mendung, seseorang berdiri lama tanpa bergerak. Earphone di telinga. Lagu lama berulang kali. Seperti cuba menahan sesuatu daripada hilang. Jangan pergi. Satu bisikan kecil. Hampir tidak kedengaran. Tetapi ini cukup untuk menggambarkan semuanya. 35 menit yang lalu, nama itu muncul tanpa amaran. Kini, ia memenuhi setiap ruang. Dalam fikiran, dalam hati, dalam kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan di antara ribuan suara, ada satu perkara yang sama. Tiada siapa bersedia. Dan mungkin tiada siapa akan benar-benar bersedia. 35 menit itu belum berhenti berdenyut dalam kepala semua orang. Dan kemudian, perlahan-lahan, maklumat mula muncul, sedikit demi sedikit. Tidak lengkap, seperti cebisan kertas yang koyak. Seorang sumber rapat hanya berkata, keadaannya sudah di tahap berbahaya. Tiada istilah perubatan, tiada angka. Hanya satu perkataan, berbahaya. Dan itu sudah cukup untuk membuat dada terasa sempit. Orang mula bertanya, apa sebenarnya yang berlaku? Sejak bila? Kenapa tidak pernah diketahui? Tetapi jawapan tidak datang. Atau mungkin belum tiba waktunya untuk diberitahu. Dalam satu mesej yang tersebar tanpa nama,
tertulis, dokter sudah berkata sesuatu yang keluarga paling takut untuk dengar. Ayat itu berhenti di situ. Tiada sambungan, tiada penjelasan. Namun semua orang faham. Kadang-kadang, perkara yang tidak disebut lebih menakutkan daripada yang dijelaskan. Seorang rakan lama dikatakan sempat melawat. Dia keluar tanpa berkata apa-apa. Hanya mengangguk perlahan kepada wartawan. Matanya merah. Tetapi bibirnya terkunci. Seolah-olah setiap perkataan yang cuba keluar akan memecahkan sesuatu yang masih cuba dipertahankan. Tidak banyak masa, ayat itu muncul di satu komen, kemudian hilang di antara ribuan yang lain. Tetapi ia sempat dibaca dan disimpan dalam hati ramai orang. Tiada siapa mengesahkan, tiada siapa menafikan, semuanya tergantung. Feed seperti nafas yang tidak pasti sama ada akan disambung atau terhenti. Di dalam bilik yang tidak dilihat orang luar, mungkin ada suara perlahan doktor, mungkin ada tangan yang menggenggam lebih kuat daripada biasa. Mungkin ada pandangan antara ahli keluarga yang tidak memerlukan kata-kata, kerana mereka sudah faham lebih awal daripada dunia luar. Seseorang menulis, dia masih sedar, kan? Soalan itu dibiarkan tanpa jawapan, kerana kebenaran kadang-kadang terlalu berat untuk dikongsi dengan orang yang hanya mampu melihat dari jauh. Ada yang berkata keadaan berubah dengan cepat, terlalu cepat. Seperti sesuatu yang lama tersembunyi tiba-tiba muncul tanpa amaran. Dan kini, tidak lagi boleh disembunyikan. Tiada siapa tahu bila semuanya bermula. Mungkin berbulan lalu. Mungkin lebih lama. Mungkin ketika dia masih tersenyum di hadapan kamera. Masih menyanyi seperti biasa. Masih kelihatan kuat, dan itulah yang membuatkan semuanya terasa lebih sukar diterima. Bagaimana seseorang boleh kelihatan begitu hidup dan dalam diam sedang melawan sesuatu yang perlahan-lahan mengambil segalanya? Dia tidak pernah mahu orang risau. Satu lagi ayat muncul, pendek, tetapi penuh makna. Mungkin itulah sebabnya tiada siapa melihat tanda-tanda lebih awal. Atau mungkin mereka melihat, tetapi memilih untuk tidak percaya. Kini, setiap butiran kecil mula terasa penting. Senyuman terakhir, persembahan terakhir, ucapan yang dulu kedengaran biasa, kini diputar semula dengan makna yang berbeza. Di hospital, lampu tidak pernah benar-benar padam. Malam dan siang menjadi kabur. Waktu tidak lagi diukur dengan jam, tetapi dengan harapan yang datang dan pergi. Seorang jururawat dikatakan keluar dari bilik dengan wajah yang terlalu tenang. Tenang yang aneh. Seperti seseorang yang sudah melihat sesuatu yang tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Masih ada peluang. Ada yang berpegang pada ayat itu. Walaupun mereka tahu, ya mungkin hanya satu cara untuk terus bertahan sedikit lebih lama. Dan di luar sana, ribuan orang menunggu. Bukan untuk berita sensasi, tetapi untuk satu kepastian. Walaupun mereka sendiri tidak pasti mereka benar-benar mahu mendengarnya. 35 menit telah berlalu. Namun masa terasa seperti terhenti. Semua orang berada di satu titik yang sama, di antara harapan dan ketakutan yang tidak berani disebut. Dan di suatu tempat yang tidak dapat dilihat, sebuah keluarga sedang memegang sesuatu yang semakin sukar untuk digenggam. Sesuatu yang mungkin tidak akan kekal selamanya. Dan kemudian, suara mula datang, bukan dari pentas, dari skrin kecil, dari jari-jari yang bergetar di atas papan kekunci. Ribuan komen, tidak tersusun, seperti hujan yang turun tanpa amaran. Seorang peminat menulis, "Aku membesar dengan suara dia." Ayat itu berhenti di situ, tiada noktah. Sonola macula, dia tidak tahu bagaimana untuk mengakhirinya. Seorang lagi hanya memuat naik gambar lama. Kabur. Amy di atas pentas, lampu terang, tangan diangkat tinggi. Tiada caption, hanya gambar, dan 1000 makna yang tidak ditulis. Ada yang kembali membuka album lama, kaset lama, CD yang sudah berhabuk. Mereka tidak bercakap banyak, hanya mendengar, seperti mahu memastikan suara itu masih ada, masih nyata. Di satu sudut komen, seseorang menulis panjang. Tentang malam pertama dia menonton konsert. Tentang bagaimana lagu itu menyelamatkan dia dari satu masa yang gelap. Dan di akhir,
Dia padam separuh daripada tulisannya. Tinggal hanya satu ayat. Terima kasih untuk segalanya. Ada juga yang tidak mampu menulis apa-apa. Hanya satu tanda. Satu titik kecil. Tetapi di sebalik titik itu, ada sesuatu yang terlalu besar untuk diungkapkan. Seorang wanita berkongsi video lama. Dia masih muda dalam video itu. Bersorak. Menjerit nama Amy. Kini, dia menonton semula video itu dengan mata yang basah. Tanpa suara. Jangan pergi dulu. Satu lagi komen. Ringkas. Terlalu jujur. Ada yang coba bergurau. Seperti biasa. Tetapi gurauan itu terasa berat. Tidak sampai. Kerana semua orang tahu. Ini bukan saat untuk ketawa. Di tengah ribuan suara itu, muncul satu corak yang sama. Kenangan. Semua orang kembali ke masa lalu. Ke saat pertama mereka mendengar suaranya. Ke lagu yang menemani mereka ketika patah hati. Ketika jatuh. Ketika bangkit semula. Ayah saya selalu pasang lagu dia setiap pagi. Seorang lelaki muda menulis. Dan sekarang ayah sudah tiada. Ayat itu berdiri sendiri. Tetapi entah kenapa, ia terasa seperti dua kehilangan yang bertindih. Seorang yang lagi berkata, saya tidak pernah jumpa dia, tapi rasa macam kehilangan seseorang yang sangat dekat. Dan memang begitu, ada hubungan yang tidak pernah bertemu, tetapi tetap terasa nyata. Ada yang mula menyalakan lilin, bukan di tempat sebenar. Di skrin, emoji kecil. Tetapi ini cukup untuk menunjukkan sesuatu bahwa mereka sedang berkabung dengan cara mereka sendiri. Seorang peminat tua memuat naik foto hitam putih. Amy di zaman awal. Rambut panjang, mata penuh api. Dia menulis, dulu kami fikir dia tidak akan pernah hilang. Tiada sambungan selepas itu. Di antara semua komen, ada satu yang muncul kemudian cepat tenggelam. Saya belum sempat ucap terima kasih. Dan mungkin itulah yang paling menyakitkan. Bukan hanya ketakutan kehilangan, tetapi rasa tidak sempat. Tidak sempat berkata sesuatu. Tidak sempat kembali ke satu konsert. Tidak sempat mengulang satu kenangan. Di satu live stream kecil, tiada siapa bercakap. Hanya lagu Amy dimainkan perlahan. Orang masuk, orang keluar. Tiada host, tiada kata-kata. Hanya kehadiran. Seperti semua orang berkumpul, tanpa perlu menjelaskan kenapa. Dia kuat. Seseorang cuba meyakinkan. Tetapi kali ini, ayat itu tidak mendapat banyak balasan. Kerana jauh di dalam hati, semua orang sedang bersedia untuk sesuatu yang mereka tidak mahu terima. Dan di antara ribuan message, ada satu perkara yang jelas. Ini bukan sekadar seorang artis. Ini adalah suara yang pernah hidup dalam kehidupan ramai orang. Dan sekarang, Emerald sedang cuba mengucapkan sesuatu yang tidak pernah mudah diucapkan. Selamat tinggal. Walaupun perkataan itu masih terasa terlalu awal, dan di tengah semua itu, masa tiba-tiba berundur. Perlahan, tanpa amaran. Dulu, dia berdiri di tengah cahaya. Lampu pentas menyilaukan. Ribuan tangan diangkat tinggi. Suara sorakan seperti ombak. Tidak pernah berhenti. Nama itu dipanggil berkali-kali. Amy, Amy. Seolah-olah dunia hanya berputar di sekelilingnya. Sekarang, tiada lampu, tiada pentas. Hanya skrin kecil dan doa yang ditaip dalam diam. Dulu, suaranya memecah sunyi malam. Bukan sekadar nyanyian, tetapi satu tenaga yang menggerakkan sesuatu di dalam dada. Orang tidak hanya mendengar, mereka merasa. Sekarang, orang memutar lagu yang sama, tetapi dengan perasaan yang berbeza. Lebih perlahan, lebih berat, seolah-olah setiap lirik membawa maksud baru yang dulu tidak pernah disedari. Ada satu malam yang masih diingati ramai orang, hujan turun renyai. Namun tiada siapa berganjak, Amy tetap keluar ke pentas. Basah, tetapi tersenyum. Dan ketika dia mula menyanyi, semua orang diam. Bukan kerana arahan, tetapi kerana mereka tahu ini bukan sekadar persembahan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan berulang. Sekarang, malam-malam selepas itu hanya tinggal rakaman. Diputar semula. Diulang. Yuspato cuma menahan masa daripada terus bergerak. Dulu, dia berjalan dengan keyakinan yang sukar dijelaskan. Bukan sombong, tetapi pasti. Seperti seseorang yang tahu tempatnya di dunia. Sekarang,
Tiada siapa tahu bagaimana dia berjalan di dalam bilik itu. Adakah langkahnya masih kuat atau sudah perlahan, seperti nafas yang semakin berhati-hati? Seorang peminat menulis, "Saya masih ingat kali pertama dengar Isabella. Dia berhenti. Kemudian sambung, saya jatuh cinta dengan musik hari itu. Dan memang begitu, ada lagu yang bukan sekadar lagu. Ia menjadi titik mula. Untuk kenangan, untuk cinta, untuk hidup." Dulu, Amy berdiri di hadapan mikrofon. Satu tangan diangkat, mata tertutup. Badan seluruh dewan mengikut. Satu suara, satu irama. Seperti semua orang bernafas dalam tempo yang sama. Sekarang, orang menyanyi lagu itu sendirian. Di dalam bilik, pergi dalam kereta, tanpa sorakan, tanpa lampu. Tetapi dengan sesuatu yang lebih sunyi dan lebih dalam. Ada yang masih menyimpan tiket lama, kuning, sedikit koyak di hujung, tetapi tidak pernah dibuang. Kerana itu bukan sekadar tiket. Itu adalah bukti bahwa mereka pernah berada di sana, di saat semuanya terasa hidup. Sekarang, mereka memegang tiket itu kembali, lebih lama dari biasa, seolah-olah cuba merasakan semula apa yang pernah mereka rasa dulu. Dulu, dia tidak pernah kelihatan letih, walaupun malam panjang, walaupun suara digunakan tanpa henti. Dia tetap berdiri, tetap menyanyi, seolah-olah tenaga itu tidak akan habis. Sekarang, satu soalan muncul di antara semua kenangan itu, bilakah sebenarnya semuanya mula berubah? Tiada siapa tahu. Atau mungkin, mereka tidak mau tahu. Kerana dalam ingatan mereka, Amy Search akan sentiasa kekal di satu tempat. Di tengah cahaya, di tengah sorakan, dengan suara yang tidak pernah goyah. Tetapi reality tidak pernah kekal di satu masa. Bergerak, perlahan, tanpa bunyi. Sehingga satu hari, semua orang terpaksa melihat ke belakang dan menyadari bahawa apa yang dulu terasa kekal, sebenarnya perlahan-lahan menjauh. Dan di satu tempat, yang tidak pernah muncul dalam gambar, tidak pernah ditulis dalam berita, pintu tertutup perlahan. Cahaya di dalam bilik itu redup, tidak gelap sepenuhnya, hanya cukup untuk melihat wajah dan bayang-bayang yang bergerak perlahan di dinding. Bunyi mesin, bip, bip, tidak kuat, tetapi cukup untuk mengisi seluruh ruang. Seperti satu irama yang tidak pernah berhenti. Dia terbaring, tidak seperti di pentas dulu. Tiada mikrofon, tiada sorakan, hanya nafas yang naik dan turun lebih perlahan daripada biasa. Seseorang duduk di sebelah, tidak bercakap, hanya memegang tangan itu. Tangan yang dulu menggenggam mikrofon dengan penuh tenaga. Kini, terasa ringan, terlalu ringan. "Abang," suara itu hampir tidak kedengaran, seperti takut memecahkan sesuatu, seperti takut jika terlalu kuat, semuanya akan berubah. Tiada jawaban segera, hanya satu gerakan kecil. Jari yang sedikit bergerak, seolah-olah cuba membalas. Di luar bilik, orang berjalan seperti biasa. Juru rawat lalu, troli bergerak, dunia masih bergerak. Tetapi di dalam bilik itu, masa terasa berhenti. Lampu kecil di hujung katil berkelip perlahan. Hijau, kemudian diam. Hijau lagi. Seperti memberi tanda bahawa sesuatu masih bertahan. Seorang ahli keluarga berdiri di sudut, bersandar pada dinding. Matanya tidak lepas dari katil itu, tetapi dia tidak mendekat. Mungkin kerana dia tahu, jika dia melangkah lebih dekat, dia tidak akan mampu menahan apa-apa lagi. Dia masih dengar, kan? Soalan itu muncul dalam bisikan. Tiada siapa menjawab, tetapi semua orang di dalam bilik itu bertindak seolah-olah jawapannya adalah ya. Menurut Sunboard tanda perlahan. Tentang perkara kecil, tentang kenangan lama, tentang perkara yang tidak penting, tetapi terasa sangat penting pada saat itu. Seseorang ketawa kecil, pendek, kemudian cepat-cepat diam. Seperti dia merasa bersalah kerana ketawa di tempat seperti ini. Tangan itu masih digenggam, lebih erat sekarang. Suladolis, sekali disebaskan dan sesuatu akan hilang. Terima kasih. Satu suara lelaki, perlahan, tidak jelas sama ada itu ucapan atau perpisahan yang belum lengkap. Tiada siapa menangis kuat, tiada tangisan besar, hanya mata yang basah, nafas yang tidak stabil, dan satu kesunyian
yang terasa terlalu penuh. Di satu sudut meja kecil, ada barang-barang pribadi, jam tangan, telefon yang tidak lagi berbunyi, dan satu kertas kecil yang dilipat. Tiada siapa menyentuhnya. Bunyi mesin masih sama. Bip, bip, tetapi entah kenapa, setiap bunyi terasa lebih panjang sekarang. Lebih berat. Seorang wanita membetulkan selimut perlahan. Gerakan yang sangat biasa. Tetapi dalam bilik itu, ia terasa seperti satu bentuk kasih sayang yang terakhir. Rehat ya, dia berbisik. Seperti bercakap kepada seseorang yang sedang tidur. Warn, itu rings yang sedang melawan sesuatu yang tidak dapat dilihat. Di luar, langit mungkin masih sama, orang mungkin masih ketawa. Tetapi di dalam bilik itu, semuanya menjadi kecil, terhad, hanya kepada nafas, sentuhan, dan masa yang tidak lagi terasa panjang. Seseorang akhirnya duduk di tepi katil, lebih dekat sekarang, dia menunduk sedikit, seperti ingin mengatakan sesuatu. Tetapi kata-kata itu tidak pernah keluar, karena ada perkara yang terlalu dalam untuk diucapkan, terlalu berat untuk dilepaskan. Dan di antara bunyi mesin dan cahaya yang semakin lembut, ada satu ruang kosong yang perlahan-lahan terbentuk. Tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Seolah-olah sesuatu sedang bersedia untuk pergi, perlahan, tanpa suara. Dan entah dari mana, sebuah lagu mulai dimainkan, perlahan, hampir tidak disedari pada awalnya, bukan dari dalam bilik itu, dari luar, dari telepon seseorang yang terlupa mematikannya. Atau mungkin sengaja tidak dimatikan. Melodi itu terlalu dikenali. Beberapa kepala terangkat perlahan, tiada siapa bercakap, tetapi semua orang tahu lagu itu. Suara itu masuk ke dalam ruang kecil itu, melintasi pintu, melintasi dinding, seolah-olah ia tahu kemana ia harus pergi. Isabella, satu baris lirik, cukup untuk membuat jantung terasa berhenti seketika. Tangan yang menggenggam semakin erat. Seseorang menunduk, bahunya sedikit bergetar, tetapi tiada bunyi tangisan, hanya nafas yang tidak sekata. Die screen telepon. Video lama mula dimainkan. Amy dipentas. Cahaya terang. Senyuman yang penuh kehidupan. Dia bergerak bebas, seperti tidak pernah mengenal batas. Dan di dalam bilik itu, semuanya diam. Seperti dua dunia bertembung, satu penuh cahaya, satu lagi penuh bayang. Seorang lelaki tua memandang skrin itu lama. Matanya mengikuti setiap gerakan dalam video. Kemudian perlahan-lahan, dia menggeleng. Bukan kerana tidak setuju, tetapi kerana terlalu banyak yang ingin dipegang dan tidak tahu bagaimana. Lagu itu masih berjalan. Setiap nota terasa lebih panjang, lebih dalam. Seolah-olah masa sengaja melambatkan dirinya untuk memberi ruang kepada semua orang merasa. Di luar sana, video yang sama sedang dikongsi beribu kali. Orang menulis, inilah dia, saat terbaiknya. Ada yang hanya letakkan emoji hati. Ada yang hanya menonton tanpa berkata apa-apa. Seorang peminat membuka mesej lama. Belum pernah dihantar. Ditulis bertahun lalu. Terima kasih kerana ayat itu tergantung. Dia tidak pernah menekan send. Dan sekarang, dia hanya melihatnya semula. Jari berhenti di skrin. Tidak bergerak. Di dalam bilik, lagu itu hampir sampai ke penghujung. Tiada siapa menghentikannya. Seolah-olah mereka semua setuju. Biarkan ia bermain sampai habis. Dulu, seseorang mula bersuara, kemudian berhenti. Perkataan itu tidak diteruskan, kerana semua orang sudah tahu sambungannya. Dulu, semuanya berbeza. Sekarang, tiada siapa berani mengatakan apa yang akan datang. Lampu kecil masih menyala, bunyi mesin masih ada. Tetapi lagu itu memberi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak boleh dijelaskan. Seperti satu jambatan antara apa yang pernah ada dan apa yang sedang perlahan-lahan berubah. Seorang wanita menyentuh skrin telepon. Seolah-olah dia boleh menyentuh masa lalu. Seolah-olah jika dia tekan sedikit lebih kuat, dia boleh kembali ke saat itu. Tetapi skrin itu tetap dingin dan masa tidak pernah berpatah balik. Lagu itu berhenti. Tiada siapa segera memainkan yang lain.
Sunyi kembali mengambil tempatnya. Tetapi sunyi kali ini tidak sama. Ia penuh. Dipenuhi dengan sesuatu yang baru sahaja berlaku. Sesuatu yang tidak boleh dilihat, tetapi dirasakan oleh semua orang di dalam bilik itu. Di luar, komen masih bertambah. Video masih dikongsi. Dunia masih bercakap tentangnya. Di dalam, tiada siapa bercakap. Hanya pandangan yang saling bertemu. Seperti bertanya soalan yang sama, tanpa perlu menyebutnya. Ada di sini permulaan kepada sesuatu yang lain, atau hanya satu detik yang akan terus tergantung tanpa jawaban? Kerana selamat tinggal kadang-kadang tidak bermaksud berakhir. Tetapi ia juga tidak pernah lagi sama seperti sebelumnya. Dan selepas lagu itu berhenti, tiada siapa benar-benar bergerak. Seperti semua orang masih berada di antara dua saat. Yang sudah berlaku dan yang belum berani difikirkan. Telepon masih di tangan. Skrin masih menyala. Tetapi jari tidak lagi menaip. Hanya diam. Di luar, langit berubah warna perlahan. Dari cerah menjadi redup, seolah-olah hari itu sendiri tidak pasti sama ada ia harus berakhir seperti biasa. Di dalam bilik, cahaya kecil itu masih ada. Tidak terang, tidak gelap. Hanya cukup untuk menunjukkan bahawa sesuatu masih belum selesai. Seseorang berdiri di tepi tingkap, tidak membuka langsir sepenuhnya, hanya sedikit. Seperti mau tidak mau cahaya masuk terlalu banyak. Atau mungkin tidak mahu melihat dunia luar terlalu jelas. Bunyi mesin masih sama. Bep, bep, tidak berubah. Namun entah kenapa, setiap bunyi terasa seperti satu pertanyaan yang tidak dijawab. Di satu sudut, telepon bergetar lagi. Notifikasi baru. Satu lagi message, satu lagi video, satu lagi kenangan. Seorang peminat memuat naik rakaman lama. Tidak jelas tarikhnya, hanya Amy berdiri di atas pentas, tersenyum ke arah penonton. Dia tidak menyanyi dalam rakaman itu, hanya berdiri, melihat, seperti sedang menyimpan sesuatu di dalam hati. Video itu berakhir tanpa sebab, tanpa penutup. Seperti cerita yang sengaja dibiarkan tergantung. Kalau dia dengar sekarang, seseorang menulis, kemudian berhenti. Ayat itu tidak pernah disambung. Di dalam bilik, tangan masih digenggam. Tidak sekuat tadi, tidak selemah sebelumnya. Di antara, seperti segala-galanya sekarang, tiada siapa tahu berapa lama mereka sudah duduk di situ. Masa tidak lagi bergerak dalam menit atau jam. Hadir dalam resi yang datang dan pergi. Di luar, lagu itu dimainkan lagi. Dan di tempat lain, di rumah seseorang, di dalam kereta yang berhenti di lampu isyarat, suara yang sama. Tetapi setiap orang mendengarnya dengan cara yang berbeza. Mungkin ada yang menutup mata, mengingat sesuatu yang pernah hilang. Mungkin ada yang hanya duduk diam, tanpa tahu kenapa dada terasa berat. Dan mungkin juga ada seseorang yang tidak mengenalinya, tetapi berhenti seketika kerana merasakan sesuatu yang sukar dijelaskan. Di dalam bilik, cahaya itu masih berkelip perlahan. Hijau, diam, hijau lagi. Seperti satu tanda kecil yang tidak mahu memberi jawaban terlalu awal. Seseorang akhirnya bersuara, perlahan, hampir seperti bercakap kepada diri sendiri. Kalau masa boleh berhenti, dia tidak menyambung. Karena semua orang tahu, itu bukan sesuatu yang boleh diminta. Dan di antara semua itu, ada satu perasaan yang tidak boleh dinamakan, bukan harapan sepenuhnya, bukan juga kehilangan sepenuhnya. Sesuatu di tengah, yang membuatkan semua orang terus berada di situ, tanpa bergerak, tanpa meninggalkan. Di luar sana, mungkin masih ada seseorang yang menekan butang play sekali lagi. Bukan untuk mencari jawaban, tetapi untuk menahan sesuatu daripada hilang terlalu cepat. Dan di suatu ruang yang tidak dapat dilihat, antara suara lama dan diam yang semakin panjang, masih ada satu perkara yang belum selesai disebut. Adakah ini benar-benar sebuah perpisahan atau hanya satu detik yang sedang menunggu untuk difahami?